Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi, saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Hidayat. Saya muliakan lagi, saya kasihi Fadhil Ustaz Halim Nasir, Al-Hafiz, para guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, ibu ayah, abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan sedikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk meneruskan bacaan daurah bagi kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi, dan kita dah sampai pada fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu, guru dan teman. Dan semalam kita agak panjang sedikit syarahan berkenaan dengan mulakanlah ilmu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Karena ini adalah sunnahnya para salaf. Itu saya sebut dalam bait yang ke-38, sunnah para salaf jangan diabaikan, setelahnya barulah menghafaz matan. Maka ini sunnahnya para ulama salaf yang terdahulu, memulakan pengajian Al-Quranul Karim kepada anak-anak mereka. Karena Al-Quran adalah perkara pertama yang mana mampu untuk membentuk lisan bagi seorang anak-anak tersebut, seorang anak tersebut. Jadi generasi ini akan terbentuk dengan betulnya lughah ataupun bahasanya mereka. Dan bahasa yang terbaik adalah bahasanya Al-Quranul Karim, iaitu bahasa Arab. Maka kerana itu sebaiknya bagi para ibu ayah dan para guru, bagi anak-anak yang kecil, dimulakan dengan Al-Quranul Karim terlebih dahulu, bagi untuk membetulkan lisan. Karena betulnya lisan, maka akan membetulkan akhlak dan juga peribadi seseorang tersebut. Jadi betul yang orang Melayu kita sebut bahasa jiwa bangsa, lurus bahasa kita ini, maka lurus kita punya akhlak dan juga peribadi. Dan itu hakikatnya adalah kebenaran. Karena itu Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, ketika mana hamlah Faransiyah ataupun ketika kebangkitan rakyat Mesir menentang Perancis pada satu ketika dahulu, pada zaman beliau, antara perkara yang beliau lakukan ketika permulaan untuk membina generasi pada ketika tersebut adalah dengan mengarang kitab Tajul Arus, syarah kepada Al-Qamus, karangan Al-Imam Fairuz Al-Abadi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zabidi memandang bahawa dengan lughah ini yang akan membina generasi, dengan lughah ini yang akan membina kepribadian seorang murid tersebut. Maka dia tulis kitab Al-Qamus, Tajul Arus, syarah kepada Al-Qamus. Lebih kurang dalam 10 jilid kitab tersebut. Dan kemudian beliau syarahkan pula kitab Ihya Ulumuddin, yang tajuknya Ithaf Sadatil Muttaqin. Jadi ada dua perkara yang beliau tumpukan dengan secara detail, iaitu lughah dan juga suluk seorang tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Jadi permulaan adalah dengan membetulkan lughah terlebih dahulu. Kita, lughah bahasa Melayu kita ini juga kaya dengan adab, kaya dengan tata susilanya. Karena itu jangan juga kita abaikan dengan bahasa-bahasa yang telah ditinggalkan oleh para guru kita, para masyayikh di kalangan bangsa Melayu kita. Tentu kalau kita lihat dalam kitab-kitab turas lama Jawi, kita akan tengok penggunaan bahasa yang digunakan oleh para ulama kita itu adalah untuk menghidupkan kembali bahasa yang telah mati di kalangan umat Melayu ini. Jadi perlu untuk kita mempelajari, melihat semula kitab-kitab tersebut, karena di dalamnya terkandung adab, akhlak, dan ianya terbit daripada bahasa. Jadi bahasa penting. Dan kerana itu Al-Quran dimulakan dengan perkara tersebut. Dimulakan dengan bahasa.
dan Al-Quran dikuatkan dengan bahasa tersebut. Sunnah para salaf jangan diabaikan, setelahnya barulah menghafaz matan. Jadi lepas kita menyusun dengan hafalan Al-Quranul Karim bagi umur yang kita bincangkan semalam, maka barulah diletakkan kepada anak-anak tersebut dengan menghafal matan. Jadi bukan dihafalkan matan terlebih dahulu, kemudian dipandang enteng dengan Al-Quranul Karim. Ramai orang berbangga menghafal Alfiyah Ibnu Malik, tapi Al-Quran tidak hafal. Ajaib. Ini keajaiban besar bagi umat ketika mana berbangga dengan sesuatu yang selain daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang bila ditanya, oh hafal Quran, hafal Quran, hafal Alfiyah tak? Oh tak hafal Alfiyah. Jadi nampak macam lekeh pula. Padahal Alfiyah Ibnu Malik disusun oleh Al-Imam Ibnu Malik, guru kepada Al-Imam Nawawi, untuk khidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi bagaimana alat yang digunakan untuk berkhidmat kepada Al-Quran yang menjadi usul dan asal kepada perbahasan dan juga perbincangan kita tentang masalah pengajian ini, tujuannya untuk maqasid. Ilmu alat untuk sampai kepada maqasid. Maqasid apa dia? Tujuan dia untuk kita pengajian ini untuk apa? Untuk khidmat kepada Al-Quran dengan hadis. Hatta Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, beliau mengatakan bahawa kalau susunan kitab yang kita letakkan di rak, kitab apa kita nak kena dahulukan? Nak kena dahulukan Al-Quran sirf. Maksudnya Quran mushaf semata-mata, tanpa ada syarahan. Selepas Al-Quran yang mushaf, semata-mata mushaf, disusun pada permulaan, kitab apa yang kedua? Hadisus sirf. Ini hadis yang tidak disyarah. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, kata-kata disusun macam tu. Ikut turutan, baru syarah. Barulah kita letakkan Fathul Bari, Irsyadus Sari atau Umdatul Qari, Irsyadus Sari, kemudian keluar kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi, kata-kata susun, baru susun syarah. Susun mushaf dulu. Kemudian hadis yang tidak disyarahkan, dan baru hadis yang disyarahkan, dan juga tafsir. Minta maaf, bukan hadis. Tafsir dulu. Baru tafsir. Selepas hadis sirf, hadis yang tidak disyarah, baru susun kitab tafsir. Tafsir apa dulu? Tafsir Imam Tabari, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Durrul Mansur, Al-Imam Nawawi, susun. Ataupun mengikut kepada tarikh wafatnya imam yang mengarang. Ataupun melihat kepada kitab yang muktamad, mana dahulu yang patut didahulukan. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tabari. Tafsir Bil Ma'thur, Ibnu Katsir. Tafsir yang bil-ra'i ataupun tafsir dengan ijtihadnya para ulama seperti tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, itu diletakkan setelahnya. Itu maksud dia. Faham? Tiba-tiba orang sekarang ni pandang lekeh dengan orang yang hafal Quran. Dia ingat hafal Quran senang ke apa? Kalamullah. Jangan main-main. Kan senang. Malah dilaknat pula dalam hadis. Dalam hadis tak ada pula laknat kalau tak hafal Alfiyah. Kena laknat dengan Allah Ta'ala. Tapi Quran kalau hafal kemudian terlupa, kena laknat dengan Allah Ta'ala. Berat. Yang saya maksudkan di sini, memandang lekeh dengan yang tidak menghafal seperti dia hafal. Malah tidak meletakkan prioriti yang sepatutnya dia lakukan pada ketika tersebut. Yang berlaku dalam sebahagian tempat ataupun sebahagian masyarakat kita yang pandang enteng dengan perkara tersebut. Patutnya didahulukan dengan Quran. Masalahnya dia tak hafal Quran. Dia masuk ke tempat pengajian lewat. Kemudian dia hafal selain daripada Al-Quran. Kemudian dia bangga pula dengan selain daripada Al-Quran. Ajaib. Ini benda yang sangat ajaib dalam dunia Melayu kita. Yang patutnya kita perbetulkan. Sebab tu anak-anak bila dah dimulakan dengan hafalan Quran, selesai anak-anak tu dia hafal Quran, umur dia sekian-sekian, cukup. Sekat dia hafal Quran, okey, alhamdulillah dia dah boleh hafal Quran, dia ambil syahadah. Sampai ambil syahadah, jangan tak ambil syahadah, ambil syahadah. Kemudian masukkan dia ke tempat pengajian yang boleh mengeluarkan ataupun menjadikan dia para alim ulama. Itu sepatutnya. Pergi ke pondok. Itu yang betul. Ataupun kita nak kata anak saya dah hafal Quran dah habis, saya nak bagi dia jadi engineer. Silakan. Tak ada masalah. Penting dia hafal Quran dah, tak apa. Kalau nak bagi jadi ulama, pergi hantar ke pondok. Pergi hantar ke tempat pengajian dengan para guru. Itu baru betul. Pergi ke Al-Azhar Al-Syarif. Duduk dengan para guru di Al-Azhar Al-Syarif. Itu baru betul. Baik. Itu cara je lah, cara. Itu saya kadang-kadang tak pernah setuju juga jenis buat mak tafiz profesional lah apa benda ni. Mak tafiz profesional bincang kan. Ustaz Dayak.
Mak tahfiz profesional ni apa dia? Mak tahfiz profesional. Maksudnya daripada mak tahfiz ni nak lahir apa sebenarnya? Objektif mak tahfiz nak lahir apa? Objektif mak tahfiz nak lahirkan hafiz yang ingat Quran betul. Tu saya heran bila orang buat mak tahfiz tiba-tiba nak lahirkan engineer. Pelik tu. Nah. Tak, kalau dia hafiz Al-Quran, kemudian dia masuk pusat engineering, tak apa. Hafiz Quran, dah habis di tempat tahfiz tersebut, kemudian dia masuk ke tempat pengajian bahagian sains, jadi doktor, silakan, tak ada masalah. Tapi di mak tahfiz tu nak jadi engineer, tak. Pelik tu. Nah. Dah kali tak ID hafiz pun tak ID, engineer pun tak ID. Nah. Mak tahfiz pun, dia patut duduk bangga. Duduk sebut kata kita rasa gembira ni mak tahfiz ni dia lain pada yang lain. Kenapa? Karena dalam mak tahfiz ni bukan hanya ID hafiz, tapi juga jadi profesional. Sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita pergi ke fakulti-fakulti pengajian di universiti yang mengaji engineering, tak ada pun dalam objektif dia untuk lahirkan law. Tak ada. Engineer lahir engineer. Lawyer, yang fakulti law akan keluarkan lawyer. Dan tak ada pula tambahan dia, lawyer dalam masa yang sama dia boleh jadi juga engineer. Dan dia pun boleh jadi doktor dalam masa yang sama. Tak, tu bukan kebanggaan dia pun boleh kata, tak cukup. Tumpu dengan apa yang sepatutnya. Dah engineer, keluar engineer. Architecture, keluar jadi arkitek. Yang kita pelik ni, tahfiz nak keluar jadi engineer. Padahal yang dalam tahfiz tu pun bukan ada engineer pun. Kotlah ada pengajian engineer satu ke apa. Sebab tu tuan-tuan, yang dibuat di, maaf saya sebutlah, MRSM dan sebagainya, yang buat tahfiz dan sebagainya. Guru tahfiz sendiri mengadu, kata sebenarnya tak idea apa-apa. Mengaji tahfiz dalam masa sama nak jadi ahli sains. Mengaji dengan SPM lagi, kemudian duduk sama, kena mengapai Quran. Sebenarnya tak ingat pun. Kita ni nak seronok bagi kata boleh habis 30 juzuk, mengulang hantar sabak baru saja. Ataupun lagi ingat. Lepas tu orang-orang hak tahfiz betul-betul, gelak saya tengok. Dia berkata boleh jadi ke? Kami hak yang tahfiz, mata-mata tahfiz pun berapa ramai yang tak apa. Ni yang bercampur aduk, 800 orang pelajar. Daripada MRSM, berapa ratus orang saja, berapa puluh orang saja yang hafal. Ke berapa orang saja yang hafal. Yang ingat, bukan hafal, ingat. Kita nak keluar pada mak tahfiz yang ingat. Tu tujuan mak tahfiz. Ini buat macam-macam. Tujuan dia apa sebenarnya? Bagi tahu senang. Kata senang nak minta duit, tu saja senang. Betul tak? Sebab kalau nak buat benda lain, payah nak minta duit, semangat. Buat tahfiz. Dah kali kono aku lain. Abang kata tahfiz tapi buat kata konon-konon nak buat tempat profesional lah apa semua kali. Buat terus fakulti engineering, senang. Tapi takut dia pula tak boleh jadi mudir. Dia ada kelayakan pun nak jadi mudir tempat engineering, kamu bukan ada kelayakan pun. Tak boleh. Dan orang pun takkan bagi semangat dengan senang. Ini masalah. Buka pondok. Tujuan pun nak jadi pondok. Pondok nak buat keluar profesional. Tak, pondok nak buat keluar alim ulama. Satu je objektif dia. Mengaji. Itu. Tuan-tuan jangan saya kadang jadi berbulu juga kadang-kadang dengan orang yang guna tahfiz profesional tapi profesional. Dia hafiz dulu bagi 30 juzuk, ingat betul-betul Quran, lepas tu masuk fakulti apa-apa pun. Pergi mengaji, ambil SPM, pergi mengaji di UIA, pergi mengaji di UM, pergi mengaji di USM, jadi saintis, jadi doktor, tu tak apa. Bukan di tahfiz tu nak jadi profesional macam mana? Kalau kita jadi profesional, bukan di situ tempat dia. Di situ tempat nak hafal Quran. Siapa yang akan jadi guru? Takkanlah tiba-tiba nak jadi engineer, pada kita akan jadi YouTuber. YouTuber pula dah. Daripada tahfiz jadi YouTuber. YouTuber macam nak pergi mengaji dengan YouTuber yang terkenal tu lah. Pergi mengaji dengan Syazli Syahmi. Kan? Yo Pare. Asif, kan? Mengaji dengan Kokom contohnya. Mengaji dengan depa tu baru betul keluar YouTuber. Depa pun tak buka mak tahfiz pun. Kalau betul nak jadi YouTuber, pergi mengaji dengan depa tu. Bukan perlu masuk tahfiz pun. Nah, ini dah rupanya duk selang-seli kan. Kita tak dia hafiz. Ini orang panggil pelacuran kepada pendidikan. Pendidikan ini dilacurkan oleh orang-orang yang tidak selayak. Dimain-mainkan permainan tersebut. Tujuan dia untuk hobi dunia. Untuk dunia sahaja semata-mata. Lepas tu kena saya jadi berbulu lah. Tuan-tuan faham berbulu lah? Bukan sebab kita berjanggut ni jadi berbulu dah. Jadi geram kalau kita dengar perkara tersebut. Kalau buat tahfiz, buat betul-betul. Keluarkan hufaz yang hafal Quran ingat. Hak tu yang kita bangga. Dan hafiz ni, apa dia hasil dia hafiz ni? Hafiz ni hafal Quran. Hamalatul Quran. Tuan-tuan di Libya, ada 20,000 lebih
Berapa? Rakyat Libya ada berapa? 3 juta rakyat Libya. 3 juta hafiz Al-Quran Karim. 3 juta. 3 juta. Bukan, rasa lebih daripada tu lagi. Saya rasa. Ada kawan saya kata, dia orang Libya. 1/3 rakyat Libya adalah hafiz. 1/3 rakyat Libya adalah hufaz. Nah, mereka ni hafiz Al-Quranul Karim. 1/3. Kenapa? Kerana setiap kilometer ada tahfiz. Kutak. Bukan setiap kampung, setiap kilometer. Nak mubalaghah lah tu. Mubalaghah. Maksudnya abang kata lebih-lebihnya tu, kata banyaknya hafiz sampai setiap 1 kilometer tu ada tahfiz. Dia bukan tahfiz buat besar-besar ni, kutabnya. Ada rumah, guru ada dalam tu, anak-anak murid pakai mai duk mengaji hafal Quran dengan tok guru tadi. Nampak tak? Dan tok guru tu orang paling kaya di kampung tu. Sebab apa? Sebab semua benda ada dalam rumah dia. Dulu zaman dulu kutab, tok guru ni duk dalam rumah, anak murid mai duk mengapai Quran. Macam guru Quran kita di kampung tu dah. Tu dipanggil kutab. Dia tempat mengapai Quran. Jadi anak-anak murid dihantar, anak-anak ni mai mengapai Quran, betul balik. Mai mengapai Quran, betul balik. Macam Al-Imam Syatibi radhiyallahu anhu, dia ada dia punya naubah dia. Naubah dia punya majlis yang dia buat. Orang kena datang hari ni, kawan ni datang dulu, kemudian kawan ni keluar. Kawan ni pula datang, kawan ni keluar. Macam tu lah. Dia panggil naubah. Istilah dalam apa ni, bahasa giliran yang diambil oleh guru tersebut untuk terima anak murid. Itu yang cerita kata Imam Syatibi, satu hari pengarang kepada matan Syatibiyah tu, ilmu qiraat. Satu hari ada seorang murid ni, Imam Syatibi buta orangnya. Dia buta. Dia tak nampak. Ya, dia buta dan dia hafiz dan dia juga alim besar dalam hadis, menghafal Sahih Bukhari. Hafal Sahih Bukhari. Dan Imam Syatibi waktu ketika mana dia nak terima anak murid dia ni, satu hari anak murid ni datang, kawan ni terlupa kata dia tak mandi wajib. Semalam dia mimpi. Dia bangkit-bangkit tu dia kalut, terus mai ke kelas Syekh nak mengulang Quran. Bila mai, dia orang nombor 2. Syekh, ada orang pertama dah sampai dah. Kawan ni dah tengah baca Quran dengan Syekh. Dia orang nombor 2. Dan dia terlupa kata dia tak mandi wajib lagi. Tengah duk tunggu. Habis orang yang pertama ni, terus Syekh buta tak nampak. Syekh kata, yang ketiga mai. Yang ketiga. Dia nombor 2. Syekh suruh mai nombor 3 dulu. Dia kata, ya aku mai dulu. Baru dia teringat, lah tak mandi wajib lagi. Tak mandi wajib lagi. Terus dia keluar daripada masjid. Ada tandah di tepi masjid. Mandi pada pagi tu. Terus dia masuk balik. Bila masuk, waktu tu, yang nombor 3, hak tadi Syekh panggil tu, baru habis. Kemudian baru Syekh panggil. Hak nombor 2, mai balik. Ini antara karamah Al-Imam Syatibi radhiyallahu anhu. Sampai dia boleh tahu anak murid dia tak mandi wajib. Betul tu. Sekarang, awliya Allah Ta'ala ni. Bukan cerita nak cerita tu sebenarnya. Nak cerita ni balik jauh dah tu. Nak cerita tentang naubah tu. Ada giliran yang orang datang main mengaji dengan para guru. Saya sangat tak setuju kalau kata dicampur adukkan dalam tempat tu sampai akhirnya tidak tumpu, tidak fokus dengan tempat pengajian tersebut untuk lahirkan yang sepatutnya. Kalau buat pondok, tujuan pondok dibuat, tak ada seorang lagi zakat ni untuk guru buat pondok kerana nak melahirkan yang lain daripada apa yang dipelajari dalam pengajian agama. Pasti nak lahirkan orang yang menguasai ilmu agama Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Nah, kalau buka tahfiz, dah nama pun tahfiz untuk hafal Quran. Bukan nak jadi YouTuber. Nak jadi YouTuber selepas tu. Jadi. Tak perlu pun jadi hafiz sebenarnya. Tak perlu jual nama hafiz untuk nak jadi YouTuber. Boleh. Jadi YouTuber tapi ada agama, tadayun, orang baik, pergi majlis agama, pergi majlis mengaji. Alhamdulillah khair. Buat konten-konten yang baik untuk umat. Tak ada duk pegang anak dara orang. Tak ada duk buat dengan anak dara yang anak dara ke tak dara tak tahulah tapi hak seksi-seksi, kan. Tak ada duk buat macam tu. Kan? Hak tu pun dah bagus, dah tak perlu dia hafiz pun. Jadi jangan dijual nama hafiz tu hanya semata-mata untuk nak apa sajalah, untuk keduniaan dan sebagainya. Baik, menghafaznya perlulah ikut turutan, bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi menghafal ini perlu kepada turutan. Hafal apa ni? Menghafal matan. Sebab kita bincang pada matan ni. Sebab selepas habis Quran, maka barulah kita hafal matan. Nak hafal matan ni macam mana? Kena ikut turutan. Ikut apa yang telah guru letakkan kepada murid tersebut. Matan apa yang nak kena hafal. Saya zawiyah saya sebab nak ambil orang-orang besar dah. Ambil umur 18 tahun ke atas. Dan saya tak beritahu dah hari ni kan. Kata syarat dia 4 tahun tak boleh balik.
Dan besar-besar ni itulah 4 tahun tak boleh balik, handset tak boleh ada. Mak ayah boleh lah main lawat, kalau nak lawat tu saya benarkan, cuma tak boleh duk pergi buat jalan-jalan saya saja. Ada agak jenis mak ayah gitu. Terlalu saya saja lalu tadi dah halang lalu dah kat sini berhenti salah. Tiap-tiap minggu lalu, terlalu. Dia rindu kat anak dia buat-buat lalu. Padahal Pedu tu hujung tu bukit, nak pergi ke mana tak tahu. Dia tak nak pergi kot Baling tu, padahal rumah tu boleh. Patutnya pergi kot Baling, pergi kot lain pun boleh. Tak saja nak main kot tu. Saja. Buat-buat terlalu sebab terlalu rindu kat anak dia. Saya beritahu dah 4 tahun tak boleh balik. Handset tak boleh ada. Kalau ada hubungan apa-apa ke dengan bertunang ke apa semua kali, kena bincang balik dengan tunang tu. Kalau dia sanggup tunggu, Alhamdulillah. Kalau tak mau tunggu, cari orang lain. Kalau nak mengaji, ngaji. Kalau nak bertunang, nak apa semua kali, kata ni, tengah-tengah pengajian nak kahwin, awal-awal dengan abang dah. Tak usah duk main. Nak baik dengan saya kata main sebagai tetamu. Jangan main sebagai murid. Nak baik dengan saya, main sebagai tetamu. Main sebagai murid, lepas tu lari tengah jalan. Yang ni akan buruk sampai bila-bila. Tapi kalau kata main sebagai tetamu, insya-Allah bila-bila masa kita akan layan dengan baik. Sebab dia tetamu. Itu saya beritahu awal. Lepas tu saya beritahu nanti 4 tahun, sebab mereka dah besar, kita nak suruh hafal semua matan, tak realiti orang panggil. Tidak berpijak pada bumi nyata. Jadi saya akan letak 2 matan saja mereka wajib hafal. Dalam tempoh 4 tahun tu. Alfiyah, 2 Alfiyah. Alfiyatan. Alfiyah Ibnu Malik dengan Zubat. Karangan Imam Ibnu Ruslan. 2 tahun Alfiyah, 2 tahun Zubat. Tak mau laju-laju sangat. Target 2 tahun. Bagi ingat betul-betul. 2 tahun Alfiyah, 2 tahun Zubat. Hafal. Yang tu hafalan. Saya tak 2 matan saja. Dan pada mulanya saya syaratkan nak masuk tu mesti hafiz Quran 30 juzuk. Tapi saya fikir balik, tak semestinya tu lah. Kalau ada hafiz lagi bagus. Dia hafiz kemudian dia nak mengaji 4 tahun. Alhamdulillah, itu lagi bagus. Dan dia dah pernah hafal Quran dah. Lagi elok. Saya nak 10 orang saja. 10 orang tu je akan duduk dengan saya. Saya pergi mana, saya makan apa, mereka akan makan apa yang saya makan. Mereka akan jalan tempat mana saya jalan. Tu je. Kalau duduk betul-betul macam tu, insya-Allah. Salah dia ni handset. Duduk pondok baru 2 hari, ada handset. Dia nak buat dah live. Mengaji kitab tu nak kena habaq ke orang, kata dia mengaji kitab ni. Nak kena kongsi dia. Ilmu ni kena kongsi. Baru 2 hari pergi duduk pondok. Lepas tu duduk update lah status Facebook. Ambil gambar duduk tempat tepi pondok. Ini semua afat semuanya. Afat penuntut ilmu. Maksudnya apa dia? Ini adalah gelinciran yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Handset tu. Kerana waktu tolak. Waktu menuntut ilmu, tuntut ilmu. Kecuali diizinkan oleh guru kita. Ini guru tak bagi izin apa lagi. Dia duk update status. Jawab soalan lagi. Buat Instagram. Ini ada soalan, ada orang tanya. Jawab pendek. Ada 2 minit jawab. Jawab 2 minit. Kita kata, Masya Allah. Hebatnya. Itu semua tertipu dengan diri sendiri. Zaman live, zaman orang tengok ada video dan sebagainya. Kalau tengok balik 20 tahun akan datang, selepas dia mengaji betul-betul. Kalau dia mengaji betul-betul lah. Kalau 20 tahun lagi dia tengok, dia malu dengan apa yang dia jawab sekarang. Dia akan jadi malu balik. Lepas tu kita nak penuntut ilmu, duduk ni dia kena khumul. Rendahkan diri dia. Tak ada handset, tak ada Facebook. Facebook tutup. Walaupun dia punya like sebelum tu 2,000 sekali like. Kali dia tulis 2,000 orang like. Okey, tak apa. Kali ni khumul sat. Idfin wujudaka fi ardil qum. Faman nabata bima lam yudfan la yatimmu natajuh. Tundukkan sekejap. Tanam tempat kamu, diri kamu di dalam tempat yang rendah. Siapa yang tumbuh bukan dengan tumbuhan yang baik, faman nabata bima lam yudfan, kalau kata dia tumbuh dengan tidak ditanam dengan baik, maka dia tidak tumbuh dengan tumbuhan yang baik. Dia akan keluar buah ke? Mungkin. Tapi buah dia nanti masam. Hasil dia masam. Hasil dia pahit. Kita nak buah tadi yang boleh diambil manfaat oleh umat. Hasil ketika dia bercakap tu, umat ambil manfaat. Dengan apa yang dia ucapkan. Bukan hanya sekadar, bila dengar kata dengar halwa telinga, tapi tidak ada amal daripada apa yang diucapkan daripada lidah. Orang yang dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dia ucapkan. Itu yang kita harapkan daripada para murid dan juga para penuntut ilmu. Baik. Jadi hafal ikut turutan. Sebelum menghafaz, betulkan bacaan agar tidak hafaz dengan kesalahan. Jadi sebelum menghafal matan ataupun Al-Quran termasuklah, kena betulkan dulu bacaan sepatutnya. Dibetulkan bacaan dulu di depan guru, kemudian baru dihafal.
Dia tak boleh terus pergi hafal dulu matan. Tengok-tengok tak betul. Dan dia menghafal dengan keadaan tidak betul. Nak menukar balik hafalan tadi susah. Sebab tu nak hafal matan apa-apa pun, contoh kita semangat nak hafal matan ni, pergi jumpa dengan guru dulu. Baca dulu sekaligus depan guru. Betulkan balik bacaan dulu. Baris tu bagi kena. Hafal yang betul dah baris depan guru. Jangan hafal benda yang kita tak ulang lagi depan guru kita. Kerana ini akan menyebabkan kesilapan. Kalau kita dah hafal banyak, dan benda silap tu kita dah mengulang banyak kali, maka dia akan susah untuk ditinggalkan. Maka dia akan berterusan dengan kesalahan tadi. Itu yang kita pesan benda ni. Kerana ni benda dipesan oleh para guru kita. Dan ni Syekh Ahmad Mamduh pesan kepada saya. Ilmu Tauhid. Ini ilmu apa yang kena mengaji dulu. Ilmu Tauhid wajiblah dipelajari. Ilmu pertama perlu dikuasai. Betulkan i'tiqadmu pada yang esa. Janganlah menyamakannya dengan hamba. Ini ilmu Tauhid. Dan ini tugasnya ataupun faedahnya pengajian ilmu Tauhid. Untuk kita betulkan i'tiqad kita. Untuk kita tidak hanya menjadi taklid buta semata-mata. Dan juga untuk kita tidak menyamakan kita Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Juga tidak merendahkan kedudukan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Juga kita beriman dengan perkara yang sama'iyat. Itu dalam akidah ada 3 bahagian, ilahiyat, nubuwat ataupun nabawiyat, dan juga yang ketiga sama'iyat. Ada 3 bahagian yang wajib dipelajari oleh kita semua. Lagi tak habis yang tu tak boleh untuk kita mengaku bahawa kita ini telah terkeluar daripada ribul qatu at-taqlid. Hanya sekadar ikut-ikutan sahaja. Kita tak mau dalam pasport saja ataupun IC kita tulis Islam, tapi hakikatnya kita tidak faham pun kenapa kita jadi Islam. Kalau tak mengaji tauhid. Tapi tak boleh nak beza antara ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil hukum akal dengan hukum adat, tak boleh nak beza. Itu yang jadi masalah macam-macam. Itu kata Maulana Syekh Ali, kalaulah orang belajar Kharidah Bahiyah dan juga belajar kitab-kitab yang kecil-kecil ni, kalau kata dia faham betul hukum akal, pembahagian hukum akal, aqsamu hukmil aqli la mahalah, yal wujubu summa listihalah, summa al-jawazu salisul aqsami, fafham munihta lazzatal afhami. Faham 3 tu. Hukum akal yang pertama wujub, hukum akal yang kedua jawaz, hukum akal yang ketiga istihalah. Faham 3 hukum akal tersebut dan juga muta'allaq bagi hukum akal, benda yang wajib bagi akal, apa yang mustahil hukum dia, apa yang jaiz pada akal dengan muta'allaq hukum akal, maka pada ketika tersebut insya-Allah kita tak akan cepat untuk nak menolak perkara yang tak sepatutnya kita tolak. Sebab tu yang berlaku sekarang ni, menolak karamahnya para wali. Kadang-kadang tak percaya pula dengan azab kubur, tak percaya pula dengan mukjizatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kadang benda yang tak patut pun untuk dia fikir benda tersebut dengan teruk-teruk, dia buat teruk. Kenapa? Kerana tak faham 3 tu. Tak faham hukum wujud pada akal, tak faham hukum istihalah, dan tak faham hukum jawaz. Tu kena mengaji betul-betul benda tersebut, insya-Allah akan selesai banyak masalah. Tuan-tuan kalau tengok fahaman jadi Wahabi, jadi fahaman liberal, pluralism dan sebagainya ini hanya kerana tidak faham 3 tu saja. 3 tu kunci utama dalam pengajian. 3 tu. Ni bila tengok wali jalan tahiyyak ni, betul jalan tahiyyak. Dia terima akal jalan tahiyyak. Yang kapal jalan tahiyyak dia boleh terima pula. Dia pun naik atas feri tak tahan. Feri besi jalan tahiyyak, percaya pula. Cuba dia ambil besi kat rumah dia, tak tahiyyak tengok. Tenggelam. Jadi macam mana feri boleh ni naik? Boleh percaya pula. Dia boleh naik pula atas feri tu, boleh percaya pula tak tahan. Tapi wali jalan tahiyyak, dia tak boleh nak percaya. Dia kata wali terbang, dia kata ada ke orang terbang, dia kata Superman, dia tengok. Dia tak boleh nak beza. Dia kata ini mustahil akal ke? Harus pada akal ni. Ni mustahil ke? Ni harus ni pada akal. Harus tak pada akal orang terbang? Harus pada akal. Bukan mustahil pun. Buah nyok keluar buah apple. Buah pokok nyok keluar buah apple. Pokok nyok, tanam pokok nyok, tengok tumbuh buah apple. Mustahil. Mustahil akal ke? Mustahil adat ni. Yang mana satu ni yang kamu maksudkan ni? Dia kira mustahil. Ada juga orang sebut mustahil. Mustahil maksudnya istiba'at maksud dia. Kata jauh kot. Macam tu maksud dia, boleh jadi juga. Maksud dia tu mustahil adat. Pada adat saja. Itu kita nak kena beza semua benda tersebut. Baru kerti. Kalau tidak tu jadi Wahabi tu. Ulama baca Quran 1 malam 30 juzuk.
Sayyidina Uthman 1 rakaat 30 juzuk. Sayyidina Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, 30 juzuk 1 rakaat. Dia kata macam mana boleh 1 rakaat 30 juzuk, dia kata. Kita baca 1 juzuk pun kat 45 minit. Kita, hang tu lah. Hang duk kait dengan Sayyidina Tamim buat apa? Hang duk kait dengan Sayyidina Uthman buat apa? Hang bukan Sayyidina Uthman. Nah, baca Quran 45 minit kali dengan 30, dia ikut dengan dia. Oh, kat 40, kat 15 jam dia kata, takkanlah daripada isyak sampai ke subuh 15 jam. Mustahil lah. Dia kan mustahil dengan otak dia. Dia tak tengok dengan waktu yang otak lah bagi. Kalau kita habaq tuan-tuan, kereta. Nah, daripada sini nak pergi ke Kuala Lumpur, naik kereta. Kereta pula beza-beza. Kancil dengan Innova lain. Innova saya tu. Kalau Innova pula dengan Porsche lain, dia punya laju dia. Atas highway. Lain. Kalau kata orang kata, saya naik Porsche. Saya naik sampai Kuala Lumpur 3 jam, dia kata. Naik Porsche. Nah. Kalau naik pula ni Ferrari, dia kata 2 jam. Nah, 2 jam sampai Sungai Perak, jatuh dalam Sungai Perak. Laju sangat. Dia kata 3 jam saya sampai Kuala Lumpur. Kita tahu tak heran. Kereta laju. Tidak. Lepas tu kalau ada orang kata, saya pergi Kuala Lumpur sat ya. Tak sampai 45 minit. Baik. Naik kapal terbang. Jalan sama. Destinasi yang sama. Nah. Dan juga daripada tempat mulanya yang sama, sampainya berbeza. Hanya kerana kenderaan dia lain-lain. Kalau hak tu di dunia pun kita dah boleh tengok depan mata kita, waktu dia pun dah beza dah. Hanya kerana kelajuan yang dia ada pada waktu tersebut. Macam mana dengan tubuhnya para awliya Allah Ta'ala? Dan juga masa yang Allah Ta'ala bagi kepada para wali, yang berbeza dengan masanya kita. Dalam masa yang sama, kita duduk dalam dimensi masa yang sama. Allah boleh bagi. Sebab tu tuan-tuan, perkara pertama yang menyebabkan Abu Jahal tak percaya dengan Rasulullah waktu Nabi Isra' Mi'raj, kerana dia tak boleh nak beza hukum akal dengan hukum adat. Hak ni yang beza. Bila Nabi kata pergi ke Isra' Mi'raj, pergi ke Baitul Maqdis, naik pula ke langit Sidratul Muntaha, turun pula, naik nak minta turun kurangkan solat. Dia kata, boleh percayakah? Tengok ni. Pertama yang menyebabkan Abu Jahal kufur, kerana tak boleh nak beza hukum akal dengan hukum adat. Ni hukum pertama dia. Dia tak boleh percaya tu. Dia kata, betul ke? Betul ke? Sayyidina Abu Bakar, orang yang membezakan hukum akal dengan hukum adat. Nah, bila dia boleh beza ni, tengok jadi apa? Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang tak membezakan jadi Abu Lahab, jadi Abu Jahal. Nah, jadi buat-buat tu. Boleh? Jadi kita tengoklah kita nak pergi kot mana. Nak jadi Sayyidina Abu Bakar ke? Nak jadi Sayyidina Abu Jahal? Sayyidina pula dah. Nak jadi Abu Jahal. Nah, Sayyidina pula. Jam tu. Tapi Abu Jahal pun jadi Sayyidina. Betulkan i'tiqadmu pada yang esa, janganlah menyamakannya dengan hamba. Ni. Sebab tu kita mengaji tauhid. Jadi ini dipanggil ilmu fardu ain yang saya sebut pada permulaan. Aqidatul awam juga kharidah, faham dan kuasai sebelum jauharah. Ini saya sebut sistem pengajian yang ada pada waktu sekarang di Al-Azhar Asy-Syarif. Saya tidak sebut dengan sistem yang ada di tanah Melayu kita. Kita kalau tanah Melayu kita akan mengaji ikut peringkat kan. Ada dia punya peringkat, kita jauhilah akan naik tu. Jadi ikut kepada tempat masing-masing lah. Jadi janganlah kata mana kitab Baqarah ni. Tak apalah, ni dah matan nama pun. Saya sebut matan ni sebagai contoh sahaja kepada permulaan, peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan peringkat pengakhiran. Ni yang saya sebut ni hanya sampai kepada peringkat pertengahan. Tidak sampai pada peringkat pengakhiran. Karena aqidatul awam dengan kharidah masih lagi dikira sebagai peringkat permulaan. Permulaan pun dia ada beberapa peringkat juga. Aqidatul awam peringkat permulaan. Nampak tak? Kharidah al-bahiyah dipanggil permulaan pertengahan. Jauharatul tauhid pertengahan, permulaan. Kalau matan saja. Kalau kitab tu pun beza pula syarah dia. Kalau jauharah baca syarah al-Imam al-Bajuri, Imam Bajuri. Kalau baca Imam Sawi, jauharah syarah Imam Sawi, pengarang kitab tafsir Hasyiah Sawi ala Jalalain, maka itu dipanggil pertengahan permulaan. Kalau mengaji Tuhfatul Murid karangan Al-Imam Al-Bajuri dipanggil pertengahan. Kalau mengaji Jawharatul Tauhid syarah kepada Al-Imam Al-Amir, ada Hasyiah Al-Amir ala Syarh Abdul Salam, maka itu dipanggil pertengahan pengakhiran. Pertengahan pengakhiran. Itu dah akhir, pertengahan. Tak masuk lagi yang muntahi, peringkat yang tertinggi. Peringkat tinggi mengaji kitab apa? Al-Imam Al-Iji. Mengaji kitab Maqasid. Mengaji kitab Al-Imam Taftazani. Itu dah peringkat tinggi dalam pengajian. Itu yang saya tidak sebutkan.
Kena ikut turutan, tuan-tuan. Kena ikut turutan. Nak naik tangga ni tak boleh lompat terus. Kita kalau masuk bahagian perubatan pun, kalau orang tu kuliah medik, dia punya fakulti medik, dia pun akan mengaji ikut turutan. Dia bukan terus pergi duduk dalam dewan bedah terus. Mati orang. Mula-mula mengaji terus praktikal. Jam terus. Orang yang mengaji bahagian pomen pun, dia bukan pergi terus pegang kereta. Mengaji teori dulu. Lepas tu baru dia bagi kereta. Jadi itu cara yang disusun oleh para ulama kita. Dan kitab yang saya sebut ni adalah kitab Kutubut Tadris. Kitab-kitab yang saya sebut dalam ni adalah kitab-kitab untuk pengajian. Maknanya kalau tuan-tuan nak mengaji kitab bahasa Arab, kitab apa tauhid yang patutnya kita mulakan? Aqidatul Awam. Karangan Al-Imam Al-Marzuki rahimahullahu taala. Yang mana beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang baca di depan dia matan tersebut. Ini dalam salah satu manaqib beliau. Kemudian beliau bangkit daripada tidur, tulis balik apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Qaridah Bahiyah juga ditulis oleh Al-Imam Al-Dardir rahimahullahu ta'ala dalam satu malam. Imam Dardir dia tak boleh tulis syair. Di satu malam waktu dia hadir dalam hadrah ataupun majlis zikir tariqah khalwatiyah, tiba-tiba terlintah matan-matan tersebut. Dan balik terus dia tulis balik. Dan ditulis siap dalam satu malam. Qaridah Bahiyah. Jauharah juga sama. Al-Imam Al-Laqani mengarang dalam satu malam. Jauharatul Tauhid. 140 lebih baik. Saya ada satu kitab Tauhid saya karang. Dalam bentuk syair juga. Iqdul Farid fi Manzumatit Tauhid. Juga saya karang satu hari. Daripada subuh hari Arafah, siap waktu zuhur hari Arafah. 53 bait. Saya ambil daripada kitab Jauharah. Daripada kitab Qaridah Bahiyah. Dan juga diambil daripada apa yang saya faham daripada pengajian dengan Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala dalam Bahar Rajas, tapi tak keluarkan lagi. Sebab saya nak syarahkan dulu. Masih lagi dalam makhtutat. Ada dalam komputer ni, tak keluar. Itu saya tak keluar lagi. Iqdul Farid. Kenapa saya namakan kitab saya Iqdul Farid? Karena saya ambil daripada Jauharatul Tauhid. Daripada Qaridatul Bahiyah. Qaridah maknanya permata yang masih tidak dilubangkan. Ini permata asli. Yang baru keluar daripada tiram, ambil permata tu. Tu dipanggil Qaridah Al-Bahiyah, yang cantik. Disebabkan kerana saya ambil daripada kitab dia, dia punya isi dan juga dia punya faedahnya, maka saya namakannya Iqdul Farid. Kerana Iqd adalah permata yang telah dilubangkan. Sebab tu sebab kenapa saya namakan kitab saya Iqdul Farid. Kerana kitab saya telah dilubangkan daripada kitab Qaridah. Maksudnya gitulah. Maksudnya dah diambil daripada orang lain. Qaridah ni dia keluar sebiji dia. Macam itulah dia punya maksud dia. Ini ilmu wajib untuk difahami agar tidak taklid buta tak mengerti. Ni semua ni kitab akidah dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita mengaji ilmu tauhid ni kenapa kena wajib kita faham betul-betul mengaji agar tidak kita taklid buta tak mengerti. Kerana hukum taklid dalam akidah ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada 6 pandangan ulama. Sampai ada sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang muqallid ini tidak, maksudnya muqallid itu kafir. Ada sebahagian pandangan ulama. Apa makna kafir bagi pandangan tersebut? Kata Imamul Haramain, makna kafir bagi muqallid adalah mereka tidak selamat ketika di akhirat nanti. Jadi orang yang muqallid tidak selamat di akhirat. Maknanya tak selamat daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka hanya ikut-ikutan saja. Jadi kawan-kawan cukup kita tahu dalil ijmal dengan dalil tafsil. Itu dalil ijmal saja. Apa dalil wujudnya Allah Ta'ala? Wujudnya alam. Itu dalil ijmal. Sudah cukup dah, Alhamdulillah. Orang-orangnya dia tahu juga nak jawab. Itu yang tujuan kita mengaji ilmu tauhid. Itu yang mengaji sifat 20. Itu yang mengaji kenaan dengan sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Agar kita tidak merendahkan para nabi. Dalam sifat nabi itu pula, bila kita mengaji yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, mengaji yang sifat-sifat tersebut, tambahkan lagi dengan pengajian berkenaan dengan baginda Rasul. Ada pula ulama tulis pula berapa ilmu lagi untuk mengenal para anbiya alaihi wassalatu, mengenal nabi khususnya. Ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khasais, ilmu fadail, dan berkenaan dengan maulid. Yang keempat, yang kelima maulid. Cerita bab maulid Nabi. Lepas tu ulama dulu buat majlis maulid, baca maulid. Kita ada berzanji. Ada maulid daripada tok guru kita di Fatani, tulis maulid dalam bahasa Melayu bagi orang dengar macam mana nak faham macam mana Nabi lahir. Tak. Bagi orang tiap-tiap hari duk dengar benda tersebut. Kemudian khasais. Ada kitab khasais Nabi SAW nak tahu macam mana
apa yang dikhususkan kepada Nabi yang tidak dikhususkan kepada kita. Dan khususiat pun ada banyak bahagian. Ada khususiat yang wajib bagi Nabi, ada khususiat yang sunnah bagi Nabi. Ada yang harus bagi Nabi. Dan ada khususiat yang Nabi tak buat pun. Bila kita mengaji yang tu kita akan tahu kata ini Nabi Allah Ta'ala. Antaranya apa dia tuan? Yang khususiat Nabi. Nabi boleh berkenan dekat siapa yang dia nak berkenan. Itu khususiat Nabi. Contohnya seorang ni dengan isteri dia tengah berjalan. Nabi berkenan kat isteri dia. Nabi kata saya berkenan kat isteri kamu. Wajib cerai. Dan sampai habis yang iddah, kena kahwin dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah berkenan kat dia. Tapi ada tak dalam sejarah berlaku peristiwa tersebut? Tak ada berlaku. Kerana Nabi bukan dengan nafsu dia. Tapi itu khususiat Nabi. Boleh bagi Nabi. Kalau kita ada khususiat tu, guna tiap-tiap hari. Bila kita faham itu, kita kata, Masya Allah, ini memang Rasulullah. Rasulullah bukan ikut nafsu dia. Betul seorang perempuan datang kepada Nabi SAW waktu Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Perempuan tu kata, Ya Rasulullah, saya hadiahkan diri saya kepada kamu, Ya Rasulullah. Hadiah tu. Sebab Nabi tidak perlu wali. Itu khususiat Nabi SAW. Nabi tak perlu wali. Dan tak perlu pada saksi. Boleh Nabi jumpa dengan seorang perempuan, Nabi kita kata, saya berkenan dengan kamu, saya kahwinkan diri kamu dengan saya. Boleh buat balik rumah. Tapi ada Nabi buat. Nabi tak pernah buat benda tersebut. Kita kalau baca qasais, kita akan tahu kata, ini Rasulullah. Sebab tu wajib belajar qasais. Saya ada karang kitab baru ni, masa PKP dah. Masa kuarantin dalam hotel baru ni di Kuala Lumpur, waktu saya balik, saya sempat siapkan 2 buah kitab. Yang pertama saya siapkan kitab Alfiyah Sirah Nabawiyah. Saya siapkan 1000 bait sirah. Kitab tu kalau baca dekat sini, saya siap dalam masa 10 hari Alhamdulillah. 1000 rangkap syair berkenaan dengan sirah Nabi SAW dalam Bahar Rajas. Ini bahar macam ni yang kita baca. Dan lengkap syair tu lengkap syair berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Ikut turutan daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Dalam tu ada khasais, ada bab khasais Nabi SAW. Cuma saya tak syarahkan lagi. Dan sekarang dalam proses cetakan. Kitab tu kalau cetak dekat 400 muka surat. Saya pun tak sangka boleh tulis. Masa 10 hari tu, lebih kurang 400 muka surat. Tak tahu kalau mereka cetak macam ni, asal lebih pada hampir 400 muka surat kalau cetak macam ni. Melayu, Jawi. Sebab apa saya buat macam ni tuan-tuan? Sebab ramai bila saya pergi ke daurah, alasan tak pegang kitab, kerana Jawi. Dia main-main, Jawi ya? Tak faham. Ini, dia kalau dia main Jawi ya? Tak, Rumi ada. Mampu. Bahasa Inggeris dah tak? Rupanya nak bahasa Inggeris. Kacau macam tu. Ada anak murid saya seorang perempuan, dia medik. Dia beritahu saya, dia kata dia nak terjemah semua kitab-kitab saya dalam bahasa Inggeris. Dia orang cerdik. Jadi dia kata dia nak tolong terjemah, dia kata. Saya tak khair, insya-Allah. Buat. Dia kata mak ayah dia suka baca bahasa Inggeris lagi daripada bahasa Melayu dia kata. Jadi dia nak tolong terjemah. Tu sealif kalau boleh terjemah. Buat bahasa Inggeris standard sikit macam Shakespeare kan. Kita baca pun tak faham. Mak Saleh baca pun tak faham. Shakespeare ni Mak Saleh baca pun tak faham. Jadi kalau boleh tulis, alhamdulillah dapat manfaat. Kok mana tahu Tony Fernandez baca satu lagi kitab. Baru ni dia baca Syama'il kan. Itu kitab bahasa Inggeris tu. Diterjemah oleh bahasa Inggeris dalam Syekh Abdul Aziz Suraqah. Dia terjemah. Kemudian sampai kepada orang-orang yang tak baca bahasa Melayu contoh. Itu pun dakwah juga tu. Saya teringin kalau kitab sirah tu diterjemah balik dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa ni dalam bentuk syair saya buat. Dan sepanjang pengetahuan saya lah, bila saya tengok balik, setakat ni rasanya tidak ada seorang pun di kalangan ulama Melayu yang mengarang syair dalam berkenaan dengan sirah secara syair sebanyak 1000 bait. Sepanjang sejarah Melayu. Sepanjang pengetahuan saya. Ada, Tukku Tuan Besar ada karang, tapi dia karang dalail. Tukku Tuan Besar, ayah Tukku Paluh, 150 tahun yang lalu, pernah karang kitab Dalail An-Nubuwah. Dalam tu ada Syama'il juga. Ada 1000 bait dia karang. Dalam bahasa Melayu. Bahar Basit. Bacaan dia macam baca Burdah. Cucu dia ada hantar kepada saya dia punya gambar manuskrip yang ditulis oleh Tukku Tuan Besar. Ini guru kepada Kesultanan Terengganu. Guru kepada Sultan Terengganu. Tukku Tuan Besar. Tapi selepas tu saya tak tahu lagi ada yang karang sirah. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang karang sirah 1000 bait. Insya-Allah nanti akan dicetak. Tapi hak tu kalau buat
baca kitab yang tu tuan-tuan, hak ni pun baru bait yang ke-40. Nah, kalau kata nak baca yang tu, tu tak boleh buat daurah. Kalau buat daurah sekurang-kurangnya 20 hari. Kalau buat daurah. Sebab saya pernah buat dah daurah Alfiyah di Mesir, 20 hari baru khatam Ramadan. Kan 20 hari kan? Saya dia ada waktu tu. Ada kan? Lebih kurang 20 hari ke sebulan Ramadan. Masa kat sebulan Ramadan baru khatam kitab 1000 bait Imam Iraqi. Ingat saya sendiri. Saya buat nama kitabnya Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Alfiyati Sirah An-Nabawiyah. Nah, Jawahir Lu'lu'iyah maksudnya permata yang cantik pada untaian-untaian syair berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Syair berkenaan dengan Rasulullah daripada awal sampai habis. Saya sebut nama sahabat dalam tu semua. Lengkap kalau tuan-tuan baca tu, kalau kata tak syarah pun saya faham. Tapi dalam bentuk syair. Syair ni dia ringkas lah. Dia macam kita baca nota lah. Nota kepada sirah. Tapi dalam bentuk syair. Tu dekat 400 muka surat juga. Itu akan keluar nanti insyaAllah. Saya duk cita-cita lah hati saya ni nak cetak hak elok-elok, nak bagi hadiah kat raja-raja. Bagi kat Sultan Kedah satu. Cara tu kan. Macam nak pondok, nak siap cepat tu pasal tu. Buat bagi elok punya hak fakir, cetakan fakir dia bagi. Cetakan fakir ni kulit tebal. Hak elok ni nak bagi kat Tok Guru. Ini tu. Ni saya cetak ni di Akademi Jawi. Akademi Jawi ni di Kuala Lumpur. Ni dia sangat menjaga kualiti dan kemudian dia meraihkan konsep ilmu dalam penyusunan. Sebab tu dia letak atas sikit macam ni. Dia ada kira ni, kira dengan tempat letak jari. Sekali dengan tempat letak jari dekat buku pun dia kira. Ni kenapa dia buat macam ni, atas ni sikit. Dia buat tengah-tengah macam ni. Satu untuk dhabit. Satu lagi ni tempat letak jari ni. Sebab jari kita biasa letak macam ni. Jadi tak kena atas tulisan ni. Sebab macam tu dia kira. Kira saya kagum lah dengan mereka punya perjuangan mereka tu. Mereka ni perjuangan mereka dalam percetakan. Percetakan buku-buku ilmiah yang mereka keluarkan balik, buku-buku para ulama' terdahulu. Dirumikan balik dan kemudian dikekalkan jawinya di sebelah. Itu yang bagus. Akademi Jawi Malaysia. Bagus. Jadi kitab saya semua cetak dekat mereka. Ini ilmu wajib untuk difahami. Dia satu lagi masalah tuan yang jadi masalah cetak ni, banyak guru-guru yang nak cetak kitab tapi masalah duit tak ada. Itu je lah. Modal tak ada. Tapi alhamdulillah saya baru ni ada seorang ni, dia bagi modal kat saya dulu. Dia duduk pusing modal tu lah. Tu yang keluar kitab lambat sikit tu. Mereka pun tak ada tenaga untuk nak edit balik. Ni dengan editing semua ni dengan tulisan yang apa ni standard university. Sebab dia ada tu, tengok kalau tuan-tuan tengok Rumi ni, tuan-tuan boleh tengok ni nak baca macam mana. Contohnya huruf A tu atas dia ada baris. Tu dia maksud dia ada mat panjang. Kalau ha, hish ada titik bawah tu maksud dia ha. Hafazan maksudnya. Kalau Z tu jadi bawah dia ada titik, dia maksudnya huruf za. Jadi kita faham. Jadi taklah baca hafazan jadi ha. Ha bulat ke ha ni. Jadi nak beza ha dengan ha, dia tengok titik pada bawah tu. Tu dia ni pakai standard universiti lah. Baik. Setelahnya belajarlah ilmu fiqh, buat faham ibadah dan muamalah. Dan setelah mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu fiqh. Bukan setelah di sini saya masukkan ikut turutan, mengaji tauhid dulu baru mengaji fiqh. Fiqh ni diperlukan setiap masa. Maksud saya setelah di sini dengan maksud ini antara ilmu yang wajib dipelajari, turutannya begitu. Maksud dalam satu standard. Tauhid, fiqh, tasawuf, ini disekalikan dalam pengajian, mesti kena mengaji, maksudnya gitu. Dia ada dua cara, maksudnya untuk jadi faqih. Untuk jadi faqih dan juga untuk jadi hanya sekadar untuk kita tahu tentang diri kita. Ada dua perbezaan. Untuk faqih, dia ada turutan dia lah, pengajian kitab fiqh dia. Tapi kalau untuk kita tahu sekadar diri kita, cukup sekadar kita mengaji kitab yang kecil dan kita boleh beramal. Dan kalau kita ni orang awam, kalau orang awam ni dia punya mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Jadi dia tanya dekat mufti dia jawab, itulah mazhab dia. Tak perlu tanya dalil. Tanya kat mufti pula, apa dalil dia wahai mufti? Dah lah kamu awam. Awam di sini tuan-tuan yang maksudnya dia tidak mempelajari ilmu ni mengikut turutan yang telah disebutkan oleh para ulama. Maka dia awam dalam ilmu. Walaupun dia doktor. Itu saya ada PhD ni tapi dalam bidang kimia. Tapi mungkin dalam ilmu fiqh kamu awam. Kamu PhD, kamu faqih, kamu power gila dalam ilmu tib, perubatan. Tapi kamu awam mungkin dalam ilmu fiqh. Kamu mungkin pakar betul dalam ilmu engineering. Tapi mungkin kamu
awam dalam ilmu tauhid. Jadi sebab tu kena ada rendah diri. Kita kena tahu kedudukan kita di mana. Jadi kalau sebab tu tak boleh kita, saya ada PhD dalam bidang fizik, jadi takkan saya tak faham Quran. Ni ajaib ni. Macam mana boleh, mesti mulazamah kan? Mesti lazimkah kamu faham, kamu dah power dalam fizik, maksudnya kamu faham Quran? Tak. Lepas tu ilmu ni perlu dipelajari. Setelahnya belajarlah ilmu fiqh, buat faham ibadah dan muamalah. Baik, kenapa ibadah dan muamalah saja Ustaz sebut? Mana ilmu munakahah, perkahwinan? Mana ilmu berkenaan dengan jinayah, bab jinayat? Kenapa sebut muamalah saja ni? Ibadah dan muamalah tekan dua saja. Ini saya ambil balik daripada istilah para ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu dalam sebahagian kitab mereka mengatakan bahawa fiqh ini terbahagi kepada bahagian ibadah dan muamalah. Dua saja. Habis itu munakahah dengan patutnya 4 bahagian. Kenapa disebut 2? Ini maksudnya yang ringkas. Tafsir 4. Ijmal 2. Makna secara umum 2. Ibadah, muamalah. Baik, muamalah di situ maksud dia apa dia? Adakah maksud dia muamalah maliyah? Maksudnya dengan jual beli? Tak. Muamalah di situ dengan maksud ghair ibadah. Maksud ilmu fiqh ni ada 2 bahagian. Ibadah, muamalah. Muamalah maksud dia apa dia? Ghair ibadah, ini bukan ibadah. Jadi yang bukan ibadah ni apa maksud dia? Munakahah. Yang bukan masuk dalam bab ibadah, maksudnya bukan bab berkenaan dengan taharah, bukan berkenaan dengan salah, bukan berkenaan dengan haji, bukan berkenaan dengan zakah, bukan berkenaan dengan saum. Itu maksudnya. Jadi maksud muamalah di sini adalah dia ghairul ibadah. Jadi kita faham di sini, ini istilah yang saya sengaja kekalkan untuk bagi panduan kepada para penuntut ilmu. Nanti bila dia buka kitab-kitab besar, dia tengok kata ilmu fiqh ada 2 bahagian, ibadah dan muamalah. Jadi dia taklah buat pandai-pandai. Nanti dia kata mungkin terjatuh kitab ni. Kitab ni mungkin terjatuh ni. Sebab ada 4 sebenarnya. Bukan terjatuh, terbodoh hak baca tu. Tu maksud dia. Hak baca tak erti. Lepas tu dia kata kitab jatuh lah dah. Dia kata mungkin terjatuh ni. Sebenarnya ada 4. Dan bukan muamalah saja. Dia ada munakahah, ada jinayah. Dah, sebenarnya itu istilah para ulama. Maksud muamalah di sini apa dia? Ghairul ibadah. Maksudnya lain daripada ibadah, maksudnya termasuk dalam bab dipanggil muamalah. Boleh faham? Karena dia termasuk muamalah. Kahwin muamalah kita dengan orang. Kan? Itu kan perkahwinan. Kalau kata muamalah maliyah, jelas dah memang ada timbal balik. Kita ada penjual dengan pembeli. Dan kemudian kalau bab jinayah pun muamalah juga. Muamalah kita dengan orang juga. Kalau tidak, tak boleh buat jinayah. Jinayah mungkinlah boleh buat seorang-seorang. Tapi jinayah yang dibincangkan ni, yang jadi berat ni kerana melibatkan orang lain. Semua jinayah yang berat, yang dosa-dosa besar yang disebutkan yang kena ada hukum hudud, semua melibatkan orang lain. Zina melibatkan orang lain. Qisas melibatkan orang lain. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencuri melibatkan orang lain. Mana dia ada curi barang dia sendiri? Saya curi barang saya sendiri. Kok mana? Dia curi, dia ambil barang orang, sebab tu dia kena masuk hukum tu. Sebab dia akan melibatkan orang. Jadi muamalah. Dia akan terlibat dengan muamalah dia dengan orang lain. Itu maksudnya. Jadi yang fardu ainnya di mana ni? Fardu ainnya yang tempat, tengok pula tempat. Yang ni kalau kata kita penuntut ilmu, mengaji nak jadi alim, dia kena mengaji semua. Tapi kalau kata kita ni bukan penuntut ilmu, maknanya kita ni datang hanya sekadar untuk diri kita, pelepah diri kita saja. Kita dengan sebagai fardu ain bagi diri kita, maka yang ibadah sahaja yang fardu ain pada ketika tersebut, kerana dia diperlukan pada setiap masa. Bab solat, bab zakat, bab haji, bab puasa, bab taharah, ini wajib dipelajari. Sebab tu tuan-tuan jangan terkejut, jangan duk marah pula tu imam duk susun kelas fardu ain. Tu imam apa ni ustaz-ustaz ni kerja duk mengajak bab taharah tak habis-habis, bab haid tak habis-habis. Sampai hak mai tu dah tak keluar haid dah, dia kata. Kata macam tu pula dah. La ilaha illallah. Bukannya hak mai tu saja yang keluar haid. Anak dia kat rumah, cucu dia kat rumah nanti nak besar, siapa nak ajak kalau kata tok wan tok tak ngaji. Sampai darah pun tak kenal. Itu hebatnya orang lelaki ni. Sampai ke darah perempuan pun dia tak keluar. Dia kenal. Boleh tulis kitab ni. Kebanyakan tulisan kitab berkenaan dengan haid apa semua ni orang lelaki yang tulis. Orang perempuan tanya kat orang lelaki lagi. Orang perempuan pun pening dengan darah dia. Orang lelaki pula tak keluar darah pula. Boleh jawab. Bagi keluar fatwa ni. Tu kata hebat orang lelaki ni. Sebab tu kena ada juga faqih di kalangan perempuan yang mereka juga boleh jawab berkenaan masalah tersebut. Kerana mereka lebih tahu tentang masalah tu. Sepatutnya. Kena ada. Melahirkan kelompok macam tu. Dia nak tanya abang orang perempuan ni, tanya dekat orang perempuan sendiri. Senang. Ini tanya kat geng janggut juga.
Macam mana kan dah memang ambil daripada situ. Kita ulama kita dalam niat tulis kenaan dengan haid ni, orang Melayu, ada orang lelaki yang tulis. Saya ada kitab satu yang saya terjemah daripada kitab Syekh Habib Abdul Rahman As-Saggaf hafizahullah taala, kitab Amdadul Fayyadah. Itu kitab berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah. Kalau rezeki nanti kalau kata ni kita baca kat sini pula. Penting bab haid, nifas, istihadah ni. Kadang-kadang sebab tu je kita jadi masalah pada ibadah. Dia duk komplain. Kata ustaz nak duk baca hak tu. Hak komplain tu kan, hak baca hak tu je faham baca je. Hak duk komplain. Kalau hang tahu, hang takkan komplain. Kerana ni fardu ain. Dapat tak baca bab jinayah? Baca bab jinayah buat apa tuan? Masjid tidak perlu baca bab jinayah. Bab jinayah ni kepada ahlul halli wal aqdi saja. Kepada qadi untuk baca berkenaan benda tersebut. Bab jinayah baca di Jabatan Mufti contohnya. Panggil qadi, mai duduk, kita ni mufti akan ajak. Hari ni ada kelas seminggu sekali dengan mufti. Mufti akan ajak kelas fiqh jinayah. Tu baru betul. Kerana mereka akan laksanakan. Di kampung nak buat tahu apa? Buat seminar boleh. Seminar boleh. Beritahu kata ni keperluan tentang apa ni fiqh jinayah ni begini-begini, itu cukup. Tak apa. Tapi nak cerita dekat dia kalau kata pembunuhan secara tidak sengaja, hukum dia begini, enactment dia begini. Penin orang kampung. Kata bab haid pun kami tak lepas hari tu ni. Tiba-tiba ni nak bunuh orang lah ni. Tak habis. Tak kena. Kadang-kadang ada masjid yang semangat disusun fiqh jinayah. Fiqh kenegaraan itu lagi tak tahan. Apa keperluan umat untuk tahu fiqh kenegaraan di masjid tuan-tuan? Fiqh kenegaraan ni kena buat seminar dia. Panggil buat seminar di masjid. Okey, tak ada masalah. Buat fiqh kenegaraan, buat 1 jam, 2 jam. Bukan mengaji tiap petang, tiap malam. Kerana yang tu diperlukan oleh ahlinya sahaja. Itu juga fiqh muamalah perniagaan. Bukan semua orang wajib tahu. Yang nak berniaga wajib tahu. Yang berniaga wajib tahu. Dulu di Syria, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, orang-orang Syria, peniaga-peniaga di Syria pada satu ketika dulu, wallah alam sekarang tak tahu macam mana. Dulu kata dia, kedai ni akan buka pukul 10 pagi. 10 pagi baru buka kedai. Tutup pukul 7 malam. Di kedai-kedai di Syria dulu. 10 pagi buka, 7 malam tutup. Mesir sama. Sama, pukul 10 pagi juga buka. Bangkit tidur lambat. Okey buka kedai lambat. Tak buka kedai lambat apa? Tutup kedai lepas subuh. Lepas subuh dia tutup. Lepas tu dia renggah tidur sampai pukul 10 pagi. Pukul 11 tu baru nak makan tok miah. Dia baru boleh lah. Pukul 11 pagi. Di Syria, satu ketika dulu kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tak sama. 10 pagi dia bangkit buka kedai tu bukan bangkit. Daripada bangkit awal lagi, pada subuh lagi. Kenapa dia buka lambat? Dan dia tutup kedai awal pukul 7. Dia tutup kedai pukul 7 tu, dia pergi mengaji. Pukul 7, dia akan pergi ke masjid. Tutup kedai lah. Pergi ke masjid, mengaji di masjid yang berhampiran dengan tempat mereka, dengan para ulama yang mengajar di tempat tersebut. Mengaji fardu ain. Bab solat, bab zakat, bab haji dan sebagainya. Mengajilah. Yang apa-apa yang diajar, bab tasawuf. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 11 malam mengaji. Habis 11 malam balik tidur. Lepas subuh bangkit, selepas subuh ada majlis pengajian, biasanya fiqh muamalah. Dia akan pergi ke mana-mana masjid yang mengajak fiqh muamalah, yang guru ni akan mengajak adab perniagaan, bagaimana hukum hakam berniaga, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab tu sampai pukul 10 pagi mereka mengaji. Pukul 10 buka kedai. Sebab tu ada akhlak, ada adab ketika berniaga dan sebagainya. Ni nak buka kedai, mengaji tak mau. Bab muamalat tak tahu apa langsung, lepas tu tak syarat ikut suka. Boleh pilih barang, tak boleh bagi balik. Kita duduk dalam kedai ni. Kita pilih-pilih barang, lepas tu dah banyak-banyak, kita tengok, pakai, tak padan. Saya dah, tadi try macam boleh, tengok, try tak boleh, tak keluar lagi kedai. Masih duduk dalam majlis lagi. Dia kata, tak boleh, tu tengok tak baca syarat. Boleh ambil, tak boleh bagi balik lah. Yalah, ada syarat pun tak apa lah. Saya pernah pergi satu kedai. Saya pergi ambil baju, mak saya tolong beli, lepas tu bawa balik rumah. Balik-balik tak padan, saya tak pergi kedai. Jadi saya pun pergi kedai tu balik. Saya kata baju ni tak padan dengan saya. Boleh tak saya nak tukar baju lain? Dia kata boleh. Tukar baju lain boleh. Saya pun pergi tengok baju lain. Tak ada. Saya kata tak ada saiz. Saya tak ada. Buat macam mana? Badan macam The Rock. Kan? Dwayne Johnson. Jadi saya bila test dia kata tak ada. Buat macam mana ni? Saya tak nak buat macam mana kalau tak ada. Tak ada tak boleh buat apa dia kata. Loh. Saya bukan tak mau, saya kata. Saya bukan tak mau baju. Saya nak baju tapi tak ada. So saya nak buat macam mana? Tak boleh buat apa dia.
Tak boleh buat apa macam mana? Tu takkan saya nak buta buat balik baju tu, saya nak buat apa? Nak buat lapik kaki. Kadang-kadang nak buat seluar ni, kain basah. Dia kata tak boleh, tu tak baca syarat, dia kata. Beli boleh, tak boleh nak tukar. Tak boleh nak tukar, saya kata kalau tak boleh nak tukar. Maksudnya saya nak tukar ni, saya nak bagi. Bukan saya nak ambil duit balik, saya nak bagi baju je. Tapi dah baju kamu tak ada stok, buat macam mana? Dia kata kalau kedai Cina tak kata apa pun. Aku geram betul. Saya, dia ni, saya ambil kat masjid lah. Kedai kat masjid. Saya kata tu masjid tu dekat tu. Buka kedai, kena mengaji, saya kata. Ambil hukum mana ni, buat macam ni. Haram hukum ni kata. Mana boleh macam ni kata. Saya bukan tak mau beli, saya kata saya nak beli. Dah kata nak tak syarat, tak boleh tukar. Korang ada lah stok tak ada. Lepas tu suruh orang buat balik baju yang orang tu tak boleh nak pakai. Kok mana ni? Lepas tu buat muka ketat. Sampai lah saya tak masuk kedai tu. Ni orang Melayu. La ilaha illallah. Apa? Kita nak tolong orang Melayu. Dia tak ada akhlak, tak ada adab. Tak erti hukum hakam. Tu macam mana nak berkat tuan-tuan? Tak berkat kedai kalau macam tu. Boleh. Al-Imam Abu Hanifah, ada seorang lelaki beli baju dekat dia. Dia tak ada kat kedai. Kawan ni beli baju, harga dia berapa ratus dirham. Beli-beli bawa balik. Imam Abu Hanifah main-main kedai, dia tengok baju tu tak ada. Imam Abu Hanifah tanya, berapa kamu jual? Dia kata kawan tu letak harga berapa ratus dirham. Banyak mahal baju tu. Dia kata kamu letak harga tu. Kamu tak beritahu dia ada aib pada baju tu. Dia kata saya tak beritahu sebab dia seronok. Bila baju tu harga macam tu. Terus Imam Abu Hanifah pergi cari dia. Cari dia jumpa. Imam Hanifah kata, tuan ni saya nak bagi balik. Kamu boleh tukar balik baju tu. Ataupun kamu boleh bagi balik, saya akan bagi duit balik. Kerana baju ni ada aib, dia kata. Ada sikit benda yang maksudnya tak apa nak elok, mana yang kamu nampak mungkin zahir dia elok, tapi dalam dia tak apa nak elok. Ni dia punya aib dia. Baju ni ada aib sikit, dia kata. Kalau kamu nak, tak ada masalah. Dia kata, saya heran, dia kata. Saya tak nak jumpa orang macam ni, dia kata. Di tempat saya, kalau baju macam ni, harga dia sangat mahal. Tiba-tiba di sini murah. Lepas tu saya beli, dia kata. Lepas tu dia bagi tahu pula, kalau kata dengan harga yang kamu jual ni, saya tak kisah pun, dia kata. Tak, bukan kamu tak kisah, tak ada masalah. Tapi saya tak maklumkan apa yang ada kekurangan pada baju ni, saya tak maklumkan. Maka saya telah menipu pada waktu tersebut. Jadi terpulang, sama ada tuan nak ambil baju tu terus, tak ada masalah. Saya akan kurangkan balik harga dia, kerana harga dia bukan harga yang tuan bagi. Ataupun tuan ambil balik duit dan tuan bagi balik baju tadi kerana mungkin kerana tuan tak setuju. Dia tak ada. Saya nak semua kain dalam kedai tuan, dia kata. Terus. Beli semua terus dalam kedai. Bukan zakat baju tu lah. Saya tak nak jumpa orang macam ni. Dia kena beli semua. Bukan zakat baju tu yang beli. Nampak tak barakah? Kalau orang buat baik. Ni tidak. Nak 2 kupang, 2 ringgit je untung kadang-kadang. Tapi sanggup hilang seorang pelanggan. Bukan seorang pelanggan. Pelanggan tu dia ada keluarga. Kali keluarga dia hilang habis semua. Dia tak kisah pun. Orang Kuala Nerang ramai dia kata. Oh, di Kuala Nerang. No? Tahu lah. Kedai tu. Orang Kuala Nerang ramai lagi dia kata. Kan dia seorang. Tak apa. Kalau seorang tu wali dia dah. Mampu. Saya cara. Kita bukan wali lah. Saya ada satu kedai di Mesir. Kedai ni jual kitab. Saya pergi kedai tu, tiba-tiba ada duduk atas kitab. Kitab Azkar pula tu Imam Nawawi. Yang seronoknya dia jadi kitab tu sebagai kerusi. Dia letak kerusi kat depan dia. Dia letak aish. Aish dia letak kat depan dengan tokmiah. Makanan Arab ni, dia letak atas kerusi, dia duduk atas kitab. Kitab jadi pelapik punggung dan kitab tinggi, dia buat kerusi. Saya kata ni, akhi kata ni, ada kitab. La yaliq. Hakadha kata. La taliq hakadha. Tak layak kamu buat macam tu. Dia kata, Arabnya tu. Tu main menganjing lah tu. Saya kata, hang pekak ke apa? Dia bangkit. Hang ulang kali dia kata. Dia kata, hang ulang kali yang kata apa? Dia kata, hang pekak ke apa? Dia pun nak tumbuk dia. Hamai. Saya pun tak nak berani pun. Sebab dia tinggi pada saya lagi. Tapi kawan saya dah tarik saya. Dah suat saya. Saya pun duduk kat luar kedai, saya kata kat dia, kedai hang ni tutup depan ni, tak ada buka dah. Sungguh, tutup dah kedai tu sampai lah. Dia jangan main dengan wali-wali. Kedai tu tak ada dah sampai lah, tak ada dah kedai tu. Tutup terus, depan Azhar Syarif. Kedai tu dah tutup dah. Sebelah kedai, dulu ni dia sebelah kedai Asir, jual ayak. Ayak apa ni, manggo semua tu. Ayak apa ni, jus tu. Sebelah kedai jus tu. Dulu ada kedai besar, jual kitab. Nak tambah apa tak ingat dah saya. Lepas tu tutup. Tak buka lah kedai. Bukan sebab saya lah. Mungkin sebab masalah lain kot. Tapi saya sebut lah depan kedai tu. Kedai ni tutup depan. Tak buka dah. Tak ada barakah apa. Duduk atas kitab azkar pula tu. Duduk kalau kok duduk atas kitab apa pun sebenarnya tak boleh duduk sebenarnya. Hatta kalau Superman sekalipun.
buku Mickey Mouse. Piduk atas buku Mickey Mouse. Tak boleh. Karena ni, walaupun dalam tu ada tulisan, ada lukisan apa semua sekali tu, mungkin dalam tu ada ilmu yang, maklumat yang patut, yang baik yang kita boleh ambil. Kita duduk di atas benda-benda yang baik. Sebab tu jangan ajak anak kita. Nampak buku saya duduk kat bawah, hatta buku apa sekalipun, komik sekalipun, suruh dia angkat. Ini buku. Ni, hormat kertas ni. Dan dalam tu ada benda-benda yang mungkin baik dalam tu. Angkat. Kena suruh macam tu. Kena beradab. Nanti akan masuk pada bab adab dengan kita. Boleh faham tak? Baik. Panjang sangat ni. Safinatun Najah juga syarahannya, pelajarilah dengan sebenar cara. Mengaji Safinatun Najah. Ni kalau ikut kitab-kitab fiqh. Ni saya sambung ni, gabung antara Tariq Hadramut dengan Tariq Mesir. Kalau di Hadramut dipelajari Risalah Jami'ah, mengenai Safinatun Najah dan juga syarahannya, syarah kepada Safinatun Najah, Nailur Raja' ataupun Kashifatus Saja. Nailur Raja' karangan Sidi Syekh Ahmad Asy-Syatiri, dan juga Kashifatus Saja syarah kepada Safinatun Najah karangan Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita kena belajar kitab-kitab tersebut. Yang ni dalam bahasa Arab lah. Kalau dalam bahasa Jawi kita mengaji Matla'ul Badrain, Idaman Penuntut karangan Syekh Abdul Ghani, Yahya bekas Ali Majlis Fatwa Johor satu ketika dulu mengaji kitab ataupun Matla'un Nurain karangan Syekh Wan Zakaria Wan Besar, yang dia ringkaskan balik atau memudahkan balik kepada kitab Matla'ul Badrain. Dulu di Johor pengajian mereka darjah 5 khatam Matla'ul Badrain. Darjah 5. Kita lah ni darjah 5 keluar tak tahu mendatang apa. Semayang tak betul. Depa sana dulu, kata di Johor, saya pergi jumpa mufti Johor baru ni. Dia kata kalau darjah 6, lepas tu masuk darjah khas, habis darjah khas tu, kelas petang tu, dah boleh jadi qadi. Boleh jadi qadi lah, boleh pergi minta kerja jadi qadi. Bab Matla'ul Badrin habis, darjah 5 dah mengaji dah bab faraid ni. Duk kira-mengira dah, faraid. Darjah 5. Allah. Kata tinggi sistem pada waktu tu. Tapi dia kata, darjah 5 tu bukan macam kita sekarang ni Ustaz, dia kata. Darjah 5 tu maksudnya 10 tahun. Tak. Kadang-kadang darjah 5 tu umur dah berapa puluh tahun dah. Kadang umur 13, 14 tahun. 13, 14 dah. Umur 20 tahun lebih dah kadang-kadang tu. Sebab dia kata kadang dia masuk kelas, dia macam Azhar. Tak lulus darjah 1 tak boleh naik. Faisal tak lulus tak boleh naik tahun. Dia sampai kena lulus baru boleh naik tahun. Macam tu. Tu yang kadang-kadang lama. Dah tahun 1, 3 tahun, tahun 2, 3 tahun. Dia buat macam di Azhar. Tu yang jadi lama duduk di Mesir. Duduk Mesir pula. Duduk di orang panggil apa tu? Kelas petang tu. Kelas petang tu kalau betul-betul buat balik macam tu. Saya kata tak boleh buat balik macam tu. Kata Datuk. Kalau kata buat balik. Dia gelak lah. Sistem tu kalau dihidupkan, bukan ni diteruskan. Ada sistem tu. Syekh Ahmad Al-Johori. Syekh Ahmad Al-Johori ni dia penyelaras pendidikan negeri Johor pada satu ketika dulu. Dia tulis kitab pedoman mengajar. Tulis kitab pedoman mengajar dalam bahasa Jawi, diterbitkan oleh ni Akademi Jawi ni, dia keluarkan pedoman mengajar tadi dalam bahasa Rumi balik. Allah comelnya kitab tu. Dia ajak semua. Tugas guru besar apa dia? Guru kalau nak masuk mengajar, macam mana nak mengajar? Budak-budak tak boleh baca Quran, macam mana nak ajak budak baca Quran? Dia kata sistem yang ada, contohnya mengajak A, I, U, E, O, kan ada kan? Mengajak konsonan tu. Dia kata itu cara tu, dia kata itu sepatutnya digunakan cara yang lain, dia kata. Sebab sebutan tu nanti akan melambatkan. Dia kata sepatutnya ajak tu Fatihah tu. Buat macam mana ajak Fatihah? Dia kata pergi tulis dekat papan putih. Ni dia ajak cara ni. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi bagi selang-selang sikit. Bismillahirrahmanirrahim tulis. Kemudian baca ramai-ramai sambil cikgu tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Macam gitu. Tunjuk. Anak murid pun pakai ikut ramai-ramai. Kemudian panggil pula. Dia tengok dah 4 kali, 5 kali ulang. Dia kata panggil anak murid yang rasa boleh. Siapa yang boleh dah baca? Angkat tangan. Anak murid pun angkat tangan. Panggil mai. Kamu pula jadi tok guru. Dia pula mai kat depan. Dia pula tunjuk. Bismillah, tunjuk selajak. Ada terbalik, balik. Tu kat sini. Bukan kat temu. Maksudnya dia pakai hantam je lah. Jadi anak murid dia pun lama, bila dah 4 kali ulang Bismillah, dia tahu Bismillah tu. Kemudian lanjutkan kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab last sekali akan jumpa juga A, I, U tu. E, O tu jumpa juga last sekali. Dia kata Hi, ha, ha, betul lah kan?
Dia akan jumpa juga, dia kata, lah ni baca terus Quran dan betulkan terus bacaan dia pada waktu tu. Kata, sakan juga mereka ni. Tu zaman tu 1964. Buku tu dikeluarkan. 1964. Kenapa kita tak boleh buat balik? Ajaib orang zaman dulu ni. Kalau buka balik dia punya kitab-kitab mereka, kita akan jadi kagum dan kita akan jadi bangga bahawa kita ni orang Melayu. Maksud kita ada sistem kita. Kita dah keluarkan hasil dia. Tapi kenapa tak diteruskan? Itu yang menyedihkan kita. Nampak tak? Baik. Berkata dia. Setelahnya Fathul Qarib, jangan leka, tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Ada 3 minit lagi. Kita tak mau rehat. Nah, setelahnya Fathul Qarib. Kita baca Fathul Qarib. Al-Mujib. Nah, syarah kepada matan Abi Syuja'. Ni jangan leka. Jadi Fathul Qarib ni kalau kita tengok balik, dalam bahasa Arab Fathul Qarib. Dalam bahasa Rumi, dalam bahasa Jawi kita, yang hampir dengan Fathul Qarib adalah Matla'ul Badrin. Sebab tu kalau orang belajar Matla'ul Badrin di zaman dulu, Matla'ul Badrin tu habis darjah 5 tu, dia dah boleh jadi qadi pada waktu tu. Masa di Johor. Boleh jadi qadi, boleh jadi pegawai agama pada waktu tersebut. Sakan. Tapi habis Matla'ul Badrin. Sebab tu, zaman tu, payah nak cari Wahabi sekok. Payah. Dia keluar daripada sekolah agama Johor je. Sekolah agama. Dia tak ada buat pondok. Dia kena sekolah agama. Daripada tu sistem di Johor. Sebab tu bawah raja. Bak raja yang ambil berat bak tu. Sekolah agama Johor. Jadi, keluar daripada situ, insyaAllah tak ada Wahabi. Payah di Wahabi. Yang jadi Wahabi ni daripada mana? Balik Mesir. Balik daripada Madinah. Balik daripada Jordan. Balik daripada negara Timur Tengah. Hak ni. Yang berjadi gitu. Sebab dia tak ikut sistem pengajian petang tu. Dia habis-habis ada sistem dia tu, terus pergi ke negara luar. Balik-balik, buat balik pahaman entah apa-apa. Satu yang masalah. Tapi kalau kata yang ikut sistem betul-betul, tak ada setakat ni yang keluar-keluar jadi Wahabi. Jadi elok, comel. Itu sistem tu kita kena hidupkan balik. Orang tua-tua kita duduk di pondok, setakat ni tak ada seorang pun jadi Wahabi. Mengaji sifat 20 ya. Tak ada kalau kata mai lah pahaman apa pun, kata bid'ah apa semua, kami. Tak ada nak terima. Itu ya. Hujah tak pernah ada, tapi kami tak boleh nak terima. Tu. Dia punya kuat, dia punya, orang panggil apa? Dinding dia. Orang zaman lah ni, itulah. Kita pun tak boleh nak kata apa. Media masa ni terlalu luas sangat. Semua bacaan terlalu luas tanpa ada sempadan. Dan kita pun tidak ada hajru al-qira'ah, tidak ada halangan untuk membaca. Tapi masalahnya tidak ada alat untuk membaca, akhirnya jadi apa saja. Semua benda dia baca, semua benda tak boleh nak tapih, pening kepala. Dah kali, tak ada agama tu. Dia jadi macam tu sebab dia. Sebab jadi tak ada agama tu kerana orang panggil apa? Terlalu pening. Baca hak ni. Tak faham tu, tak faham hak ni. Lepas tu kerja nak komplain. Guru-guru tak mau jumpa. Masyayikh tak mau jumpa. Baik. Ataupun dia ada khalfiyat. Dia ada sejarah silam dia. Yang dia tak puas hati dengan orang apa semua kali. Nak tunjuk sangat. Kata diri dia tu siapa dia. Itu yang berlaku kepada orang yang jadi ateis dan sebagainya. Baik. Juga buat kekal agama yang mulia. Ini dah baca. Setelahnya Fathul Qarib, jangan leka, tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Maksudnya mengaji sampai habis Fathul Qarib. Zubat serta syarahannya jangan lupa, jika dikuasai pasti tak kecewa. Setelah habis Fathul Qarib, baca kitab Zubat. Ataupun kalau ikut turutan yang lebih besar lagi, Fathul Qarib, habis Fathul Qarib, bacalah kitab Ikhna'. Habis kitab Ikhna' ni sebab saya sebut matan saja. Sebab matan ni perlu kepada syarahan. Nanti kita akan sebut dalam syarahan kitab ni, insyaAllah nanti kita akan senaraikan kitab-kitab mengikut kepada turutan. Jadi tuan-tuan, kalaupun kita tengok, kata kami nak tahu apa lah ustaz ni benda-benda ni. Kami nak beramai je ni. Kurang-kurangnya kita tahu kata ini hasilnya untuk lahirkan para ilmuwan. Jadi bila kita tengok macam ni rupanya nak lalu, bukan senang nak jadi tok guru ni. Bukan senang nak mengaji ni. Baru kita akan rasa hormat pada waktu tersebut. Kita akan rasa masya-Allah, tabarakallah. Payah mengaji Kalau dah payah macam tu, kita dah tak sempat, katanya kita pun tak larat dah nak mengaji ni. Takkan kita duduk saja. Bantu orang yang mengaji. Suruh anak-anak kita mengaji betul-betul. Ikut turutan yang telah disebutkan oleh para ulama. InsyaAllah akan jadi pada waktu tersebut. Kurang-kurangnya ada insaf dalam diri. Itu saja cukup. Kita maksudnya hasil daripada pengajian ni, kita jadi insaf dengan para ilmuwan, jumpa dengan para alim ulama, jumpa dengan para guru, jumpa dengan para penuntut ilmu, kita akan jadi insaf, kata masya-Allah. Bahagia mereka ni. Kerana mereka mengaji ikut turutan,
Mereka mengaji kitab sekian-sekian. Kurang-kurangnya kita tahulah. Nah, bila mana mereka cerita mengaji kitab apa dah, fiqh. Dia habaq kitab sekian. Oh, pernah dengar dah. Dia kok tak pernah dengar, dia jadi macam apa ni? Dia cempera. Dia tentang apa? Kitab ke apa tu? Quran ke apa tu? Arab macam tu, Arab Mesir. Arab Mesir bawa kitab apa semua? Quran. Bawa Hasyiah Imam Bajuri. Ni Quran ni. Ada mushaf. Mushaf apa ni? Baca depan tu. Hasyiah Imam Bajuri. Ni kitab fiqh. Oh, ingat mushaf dia. Dia semua mushaf. Mushaf Quran, dia ingat Quran semua. Tu. Ulama-ulama dulu susun kitab untuk tujuan apa? Nak semua ni tujuan dia untuk apa ni? Ni adalah untuk menjaga agama Allah Ta'ala. Nah, tak mau ada orang yang tak sepatutnya berbicara dengan benda yang bukan bidang dia pada waktu tersebut. Jadi, zubat serta syarahannya jangan lupa. Ni yang saya akan wajibkan kepada penuntut di Zawiyah nanti untuk hafal. Ini matan zubat ada 1000 bait lebih. 1000 bait lebih. 1000 bait ni maksudnya 1000 rangkap syair. Jika dikuasai, pasti tak kecewa. Kalau kuasai ini, maka tidak akan kecewa. Kerana dalam zubat ada 3. Ada ilmu tauhid, dalam tu ada fiqh, dan dalam tu ada tasawuf. 3 tu, 1000 bait. Jadi seolah-olah kita dah hafal ketiga-tiga bidang ilmu dalam satu matan. Dan matan zubat ini didoakan oleh para awliya. Ulama doakan. Disebutkan kata siapa yang hafal zubat, insya-Allah faqih. Mujarrad hafaz sahaja. Kalau mengaji lagi lah. Yang jadi faqih. Dan zubat peringkat yang tertinggi pengajian dalam fiqh antaranya adalah matan zubat. Sebagian ulama kata ini pertengahan, sebagian yang menyusun kata ini peringkat yang pengakhiran pengajian, termasuk Umdatus Salik. Dan juga yang terakhir daripada ni, Syuruh Minhaj semisal Kanzur Raghibin, juga kutub Syekhul Islam dan Muslimin. Baca kutub Syuruh Minhaj semisal Kanzur Raghibin. Jadi syarah-syarah Minhaj, kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi, Minhajut Talibin, seperti kitab Kanzur Raghibin, yang ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mahalli. Ini kitab yang paling sukar kata para ulama yang mensyarahkan kitab Minhajut Talibin. Ini dipelajari kerana kitab ini kitab tadris. Kitab yang diajarkan oleh para guru kepada murid kerana di dalamnya terdapat kunci-kunci untuk memahami hukum hakam fiqh yang dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Minhaj. Juga kutub Syekhul Islam wal Muslimin. Siapa? Kitab Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu yang digelar Syekhul Islam. Al-Imam Zakaria Al-Ansari, satu ketika waktu dia mengaji, dia orang miskin, Imam Zakaria Al-Ansari. Umurnya panjang, 160 tahun umurnya. Imam Zakaria Al-Ansari ini Syekhul Masyayikh. Lepas tu digelar Syekhul Islam wal Muslimin. Dan Muslimin ni kerana apa? Kerana beliau adalah guru kepada para guru. Dan umurnya panjang, 160 tahun. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari, Sidi Zakaria Al-Ansari rahimahullah, maqamnya di sebelah Al-Imam Syafi'i. Sebahagian kata di luar sikit, dekat pintu nak masuk maqam Imam Syafi'i, di situ tempat dia. Kerana Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, murid beliau, Imam Abdul Wahab Sya'rani murid kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Dia pernah bermimpi melihat Imam Zakaria Al-Ansari duduk di atas kapal di sebelah Imam Syafi'i. Kapal yang warna hijau. Maka diceritakan mimpi tadi kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Sidi Zakaria Al-Ansari kata, kalau benar apa yang kamu mimpi ini, maksud dia nanti kalau aku wafat, insya-Allah aku dimaqamkan di sebelah Imam Syafi'i. Dan sungguh waktu ketika dia wafat, apa yang berlaku? Berlaku perbincangan sedikit pada waktu tersebut. Orang tak setuju nak dimaqamkan di situ. Dia pun nak bawa Imam Zakaria Al-Ansari dimaqamkan di perkuburan awam macam biasalah, di tempat orang yang biasa. Karena di situ katanya tidak ada tempat lagi. Ataupun tu kawasan ada hak milik tertentu. Dia benar turun pada waktu tersebut. Dia benar turun. Turun tangan dan kemudian mengarahkan untuk dimaqamkan Al-Imam Zakaria Al-Ansari di sebelah Al-Imam Syafi'i. Waktu maqam Imam Syafi'i dibuka balik, waktu sekarang ni depa tengah renovate. Maqam Imam Syafi'i dah kat berapa tahun dah, hampir 5-6 tahun dah tengah renovate, tak habis-habis lagi. Waktu depa renovate, depa buka kubah yang tutup maqam Imam Syafi'i tu. Dan depa nampak ada 2 maqam dekat tepi Imam Syafi'i. Ada sebelah maqam Imam Syafi'i tu ada 1 maqam lagi. Rupanya dalam maqam Imam Syafi'i tu ada 2 maqam. Bukan Imam Syafi'i saja, ada seorang lagi. Lepas tu sebahagian ulama kata itulah tempatnya Imam Zakaria Al-Ansari. Bukan di luar. Orang kata itu. Ada kalau kita masuk pintu Masjid Azhar, Masjid Imam Syafi'i, masuk sebelah kanan sebelum masuk Imam Syafi'i akan jumpa Imam Zakaria Al-Ansari dulu. Kita pakai baca kat situ lah, biasanya tawasul kita baca kat situ. Tak, ada sebahagian kata bila dibuka nampak di situ ada 2 maqam. Ada 2 maqam yang ada di situ, maqam Imam Syafi'i, dan ada seorang lagi, dan itu yang dikatakan maqamnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Memang betul dia sebelah betul Imam Syafi'i. Maksudnya bukan duduk di tempat lain. Allahu a'lam. Hak ni yang diceritakan oleh sebahagian guru kepada kita. Tamam?
Jadi apa ni, ini Siti Zakaria Ansari, cerita kita yang sebelum saya sambung cerita yang lebih lanjut lagi. Ketika dia mengaji, dia miskin. Dia hanya kutip ni buah tembikai yang orang dah makan dah tu, ada yang merah-merah sikit tu yang dia makan. Dia akan kutip di dekat tong sampah. Kemudian dia akan basuh, kemudian dia akan kak tu je dia makan. Ini makanan dia ketika dia belajar. Dan pakaian dia sangat lekeh waktu dia mengaji. Waktu hari ketika dia berjalan, orang-orang di Qahwaji ni, Maqha ni kedai kopi lah. Qahwaji apa ni, tukang siap kopi tu. Jadi ni Al-Maqahi ni duduk dekat kedai-kedai kopi ni, duduk lepak-lepak. Orang kedai kopi ni orang lepak lah. Duduk main tentang badam dia tu. Tapi dia minum kopi. Tengok Siti Zakaria Ansari lalu. Bila lalu dia kata apa? Dia perli dah. Ta'al. Ahlan ya Syekhul Islam. Dia panggil ya Syekhul Islam kat dia. Wahai Syekhul Islam, ahlan. Dia panggil dia Syekhul Islam. Apa kata Siti Zakaria Ansari? Dia perli aku, orang dia kata. Dia perli aku, kata aku Syekhul Islam. Aku akan belajar sampai jadi Syekhul Islam. Sungguh. Berkat perli orang tadi kepada beliau belajar sampai jadi Syekhul Islam. Dan digelar Syekhul Islam dalam kitab Fiqh Syafi'i. Kalau kita baca kitab Fiqh Syafi'i, dia disebut qala Syekhul Islam, qala Syekhul Islam dan sebagainya. Maka maksudkan Syekhul Islam itu siapa dia? Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada cerita menarik lagi, lepas ni kita akan sambung. Macam berhenti TV kan. Selepas ni insya-Allah. Ingatkan saya, takut saya terlupa. Ada kisah tentang Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu yang saya sering cerita benda ni kepada para murid agar beradab dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung dalam 15 minit ke 20 minit. Mungkin pukul berapa? Pukul 11 10.45. 10.50. InsyaAllah kita akan masuk balik ke dewan ni, dalam bilik ni. Dalam masjid insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.